الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap sahabat-sahabat semua sihat-sihat belaka lah, insya-Allah, dalam keadaan yang baik semuanya. Suara saya dengar jelas Dengar jelas Okey, saya harap dengar jelas. Kalau tak dengar tolong bagi tahu Saya takut mic saya problem. Harap-harap okeylah, insya-Allah. Okey. Baik. Uh, yang pertamanya syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat peluang untuk jumpa lagi pada malam ni. Last saya join untuk kuliah maghrib Zikra pada tak silap saya bulan yang lepas. Kita cerita pasal cerita siapa lah, lupa dah saya, kuliah maghrib juga kan. Okey. Sepatutnya bukan giliran saya lagi untuk kali ni, cumanya sebab Ustaz Fakhrul tak sihat, jadi saya ambil charge. Imran cakap dia baru call tadi pukul 6 dia call, dia kata boleh tak tolong ganti kan. Okey, boleh insya-Allah. Okey. Jadi insya-Allah kita cuba untuk bincangkan apa-apa yang bermanfaat untuk malam ini dengan tajuk yang sama, dengan tema yang sama yang Zikra cuba ketengahkan pada bulan ini, iaitu tema akur, insya-Allah. Jadi kalau sahabat-sahabat tengok dekat tajuk tu, kita akan bincang malam ni berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan. Kadang-kadang benda tu bukan apa yang kita inginkan. Okay? Apa yang Allah Ta'ala takdirkan bukan apa yang kita inginkan. Jadi dalam hidup kita ni kadang-kadang ada benda yang mana kita impikan benda tu tapi yang jadi lain. Ataupun kita impikan benda tu yang jadi benda tu sama, cuma timing tak kena macam yang kita nak. Okay? Biasa berlaku begitu. Okay? Kalau sahabat-sahabat tanya saya, ini memang benda yang totally fit dengan saya lah. Sebab saya adalah orang yang beralih daripada bidang asal. Saya bukan bidang Al-Quran pada asalnya. Saya bidang yang lain. Tiba-tiba waktu persekolahan, kita pindah ke bidang yang lain. Asalnya bidang sains. Tiba-tiba pindah ke bidang agama secara total. Okay. Kalau sahabat-sahabat baca saya punya penulisan, ada yang tahulah betapa traumanya saya berkenaan dengan perkara ni. Sebab saya tak nak pun sebenarnya. Tak nak pun. Dan tak terfikir pun dalam hidup saya ni nak belajar Al-Quran. Bidang Al-Quran tak pernah fikir pun. Asalnya nak jadi doktor pada asalnya. Tapi oleh kerana beberapa situasi, saya tukar bidang. Punyalah sedih masa tu, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Kan? Masuk pula universiti, belajar agama lagi, ada lagi benda yang lain terjadi. Okay? Ada lagi benda yang lain terjadi. Maka lagilah sedih lagi. Pun ada juga kesedihan lagi. Jadi benda-benda begini yang mana kita nak kena berdamai lah. Okay? Nak kena berdamai. Jadi masa saya tahu Zikra buat tentang akur ni, akur ni kalau kita pergi kepada kamus, dia akan cerita tentang persetujuan. Kita setuju dengan apa yang berlaku ataupun setuju dengan something ataupun seseorang. Contohnya kita kata saya akur dengan arahan bos sebagai contoh. Walaupun kadang-kadang ada benda yang kita tak suka. So dalam konteks sekarang saya nak cuba bawa akur dengan takdir yang Allah Ta'ala telah pun tentukan. Kadang-kadang memang ada takdir Allah, bukan kita nak melawan, cumanya tak selari dengan keinginan kita. Sebab kita manusia kan, kita punya harapan, impian kita sendiri. Okay? Jadi sebab tu saya rasa sesuai dan kena kalau kita bawa satu ayat daripada suratul Baqarah, iaitu pada ayat 156. Sahabat-sahabat boleh tengok 156. Awal daripada juzuk yang kedua. Okey. Muka surat 24 kalau tidak silap ingat saya. Okey. Jadi saya akan cuba untuk bawa ayat ni untuk kita refleksikan, dan insya-Allah apa-apa ilmu ataupun apa-apa manfaat kita cuba kongsikan daripada apa yang saya nampak dan dapatan saya, insya-Allah. Okey. Jadi ayat ni yang pertamanya Allah sebut
a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabathum musibah. Okey, orang-orang yang mana Allah timpakan dia dengan musibah. Okey. Kemudian qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okey, qalu, mereka berkata, inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah Taala, wa inna ilaihi raji'un, dan kami ini akan kembali kepada Allah Taala. Itu adalah surah Al-Baqarah ayat 156 pada halaman yang ke-24. Okey. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok sama-sama kita tadabbur ayat ni untuk kita punya tema ni pada malam ni, insya-Allah. Okey, jadi saya duk fikir kan, apa nak bawa untuk akur ni kan? Sebab akur ni dia akan bawa kepada perspektif yang sangat banyak. Yang pertama sekali, akur ni dia ada unsur-unsur taat kan, taat kepada Allah kan, walaupun suka tak suka, nafsu kita suka. Sekejap, saya punya suara jelas ke? Saya surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah. Saya takut saya punya saya punya ni tak jelas kan? Jelas okey, baik. Okey. Kemudian lagi mula-mula saya nak bawa ingatkan, sesuai dengan taat lah kot. Ketaatan. Okay, ketaatan kan, sebab bila kita akur bererti kita ada ketaatan kepada sesuatu. Dalam konteks ini taat kepada Allah Taala. Dalam konteks akur kepada takdir, kita taat kepada Allah. Jalani juga kehidupan walaupun suka ataupun tidak kan. So saya carilah bab taat dalam Al-Quran, sebab ayat tentang ketaatan ni terlalu banyak dalam Quran. Ada 130 ayat yang menyentuh tentang tema ketaatan kepada Allah. Kemudian lagi saya fikir, macam mana nak bawa ni? Takkan nak bawa 100 lebih ayat ni satu malam ni, tak muat ataupun tak sempat. Pergi pula kepada unsur yang kedua yang kena dengan akur juga, iaitu sabar. Sabar pun tak kurang, banyak juga. Sampaikan Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, Imam Ghazali sebut tema tentang kesabaran ni dalam Quran ada 70 kali disebut. Bahkan ada ulama lain seperti Imam Ibnul Jauzi, dia kata lebih 90 kali. Jadi banyak juga ni sabar ni. Jadi pergi lagi kepada konsep yang lain, saya nak cuba kaitkan dengan akur ni, iaitu tentang tawakal. Sebab bila akur ni kan, kita dah buat semua benda, kita dah usahakan sebaik mungkin semua perkara, tiba masanya kita berserah, apa yang nak terjadi kita akur. Jadi akur juga terkait dengan unsur tawakal. Jadi saya pun cari tentang tawakal. Tawakal pun banyak juga ayat dia. Okay. Kemudian saya fikirkan mungkin kita nak cuba kaitkan dengan konflik dulu, baru kita kaitkan dengan tadi sabar, taat dan juga tawakal. Jadi malam ni saya akan bawa secara ringkas dan umum tentang perjalanan kita malam ni untuk akur tu bagaimana. Okay, so kita akan kaitkan satu-satu insya-Allah ta'ala. Okay, sahabat-sahabat boleh ikut Boleh kalau saya cakap laju ke boleh bagi tahu saya takut ni. Jap. Ada orang ni ke? Ada orang lukis something ni. Jap. Okey, baik. Okey, boleh Okey, baik. Yang pertama, okey, kembali kepada ayat tadi kan. Allazina idza asabathum musibah. Orang-orang yang mana dia ni diuji dengan musibah. Okey. Perkataan asabathum pada ayat tu sebenarnya dah membawa maksud ditimpa dengan ujian dah sebenarnya. Cuma ditambah lagi dengan musibah. Okey, musibah. Kita selalu sebut kan musibah, musibah, musibah. Apa maksud musibah ni? Musibah ni dia adalah satu benda yang menimpa dan menghimpap kita sehingga kita rasa tersepit. Itulah musibah. Okey. Walaupun tanpa kita sedar. Sebab itulah kita selalu sebut kan, kadang-kadang nikmat pun dia boleh jadi musibah juga. Sebab tanpa dia sedar, nikmat tu menyempitkan jalan dia untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi musibah pun boleh jadi kenikmatan juga tanpa dia sedar. Dan kalau kita lihat pada surah At-Tariq,
ayat terakhir surah At-Tariq tu kan, Allah sebut kan, famahilil kafirina amhilhum ruwaida tu. Allah kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu biarkan kepada orang kafir yang duk tentang dakwah kamu ni, kamu biarkan mereka, tinggalkan mereka, berikan mereka tempoh. Kan? Kalau kita lihat kepada tafsir, apa maksud biarkan mereka, berikan mereka tempoh? Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu isyarat bahawa orang-orang yang menentang dakwah Nabi, Allah bagi je mereka buat apa benda yang mereka nak. Sampaikan mereka tak tersedar bahawa semua benda itu adalah dosa belaka. Akhirnya dia azab di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu kita katakan, kalau Allah Ta'ala bagi semua benda kepada kita, pun belum tentu sesuatu kebaikan. Okay? Kalau Allah bagi semua benda, tak semestinya itu adalah kebaikan untuk kita. Okay? Baik. Jadi orang yang mana ditimpa dengan musibah ni, benda yang menyempitkan jiwa kita, sama ada kita suka ataupun tak suka, ataupun sedar ataupun tidak, kemudian dia berkata, qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ni milik Allah Ta'ala dan kepada Allah Ta'ala juga kami akan kembali. Saya tertarik dengan ayat ni sebab itulah dia akur sebenarnya. Itulah dia akur. Orang yang mana beriman kepada Allah, insya-Allah kita semua ini, yang mana taat kepada Allah, yang mana tawakal kepada Allah, hidup kita ni serah kepada Allah. Sebab itulah artinya menjadi seorang Islam. Islam diambil daripada perkataan aslama. Aslama ni maksudnya menyerah. Okay? Apa yang Allah Ta'ala tentukan, itulah yang kita serahkan jiwa kita. Kita yakin bahawa Allah Ta'ala tentukan yang terbaik buat kita. Jadi bila mana berlaku satu-satu musibah, satu-satu ketetapan takdir, yang mana kita tak suka pun kadang-kadang, kita nak benda lain, tapi tiba-tiba jadi benda tu, maka akhirnya kita hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya suka nak kaitkan benda ni dengan perkataan yang paling, ataupun kita kata situasi yang paling tepat mengena, yang nampak secara visual dalam Al-Quran, iaitu ketika mana Nabi Yusuf telah pun dijauhkan daripada orang yang dia sayang, iaitu dalam konteks ini Nabi Yaqub, ayah dia. Bila ayah dia lama sangat bercerai ataupun berpisah dengan Nabi Yusuf ni, lama sangat dah ni, kita pun maklum perkara ni tentang surah Yusuf, cerita tentang macam mana Nabi Yusuf dibuang dalam telaga dan sebagainya, itu jelas. Akhirnya satu perkataan dikeluarkan oleh Nabi Yaqub kan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Okay? Nabi Yaqub kata innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Okay? Sesungguhnya ashku, aku membuat satu aduan, membuat satu kita kata apa, aduan lah. Okay? Ashku, aku mengadu kepada Allah. Tentang apa? Tentang yang pertama bathi, yang kedua huzni. Kalau kita lihat dalam terjemahan Al-Quran, mungkin kita akan jumpa ayat ni dia akan terjemahkan bathi itu maksudnya kedukaan, huzni itu maksudnya kesedihan. So, apa beza kesedihan dengan kedukaan kan? Tapi kalau kita lihat kepada konteks bahasa Arab, kita faham ini. Bathi bermaksud kesedihan yang teramat dahsyat, sampaikan kepada orang dapat melihat kesedihan itu dari sudut fizikal kita. Itulah bathi. Bathi bermaksud kesedihan yang teramat dahsyat sampai orang dapat lihat kesedihan tu secara fizikal. Contoh, kalau orang yang terlampau sedih, muka dia monyok, kita nampak. Kan, zahirnya pun dah terjelas, teruk sangat ni awak sedih ni. Teruk sangat ni awak berduka cita ni, sampai nampak badan dia mungkin kadang-kadang jadi kurus, tak makan dan sebagainya. Itu adalah bathi. So itu yang berlaku kepada Nabi Yaqub. Wa huzni, huzni adalah kesedihan yang sebelah dalam. Jadi maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu keadaan Nabi Yaqub ketika itu, sedih dia sedih luar dan dalam. Sedihnya adalah sedih berbentuk luar dan dalam. Bermaksud, apa kita nak cuba sentuh kat sini? Poin yang saya cuba nak bagi tahu bahawa kesedihan itu tidak dilarang dalam agama sebenarnya. Kesedihan tidak dilarang dalam agama. Sama juga dalam maksud konteks kita sekarang adalah akur. Maksudnya bila mana Allah Ta'ala takdirkan sesuatu, benda yang mana kita tak inginkan di hati kita, maka perasaan sedih akan terzahir dekat kita. Maka benda itu tidak dilarang.
Cuma tindakan selepas itu yang menyebabkan kita memilih jalan yang betul ataupun tidak. Sahabat-sahabat faham ke ni saya cerita ni? Saya takut tak faham kan? Saya apa? Tanya dulu. Boleh faham ke? Okey tindakan kita selepas itu yang menyebabkan kita faham atau tidak konsep akur ini. Ini yang Nabi SAW ajar kepada kita dalam satu hadis, iaitu hadis ni sangat cukup menarik, yang mana ketika mana Nabi Muhammad SAW kehilangan seorang putera. Kehilangan seorang putera. Iaitu namanya Ibrahim, anak lelaki Nabi, kebanyakannya meninggal pada usia yang kecil. Kemudian bila mana meninggal, Nabi pun sebut satu hadis yang sangat masyhur. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, innal aina tadmu'. Sesungguhnya mata ini mengalirkan air mata. Wal qalba yahzan. Okey, wal qalba yahzan. Dan hati ini bersedih. Tengok, Nabi isyaratkan sekali lagi bahawa hati kita boleh bersedih apabila berlaku musibah yang mana kita tak ingini. Allah Ta'ala jadikan begitu, bersedih hati kita. Itu normal, manusia. Tapi apa yang Nabi sebut selepas itu, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Ini kunci dia. Tetapi Nabi kata, kami tidak akan menyebutkan apa-apa yang Tuhan tidak redha kepada kami. Nampak? Tindakan selepas itu. Ini yang menyebabkan kita kena faham bahawa akur selepas pada bersedih. Jadi sahabat-sahabat, poin yang pertama kita nak sentuh ni adalah berkenaan dengan kalau kita bersedih bila mana takdir tidak menyebelahi keinginan kita, itu bukan disalahkan oleh agama. Faham tak? Maksudnya adalah kalau berlaku something yang mana berlainan daripada keinginan kita, kemudian kita bersedih, tak boleh kita kata kepada orang lain, kau ni jangan, tak boleh bersedih kan, jangan menangis lah, tak payah menangis benda-benda macam ni. Maka itu tidak memahami situasi sebenarnya, sebab manusia memang normal dia bersedih sebenarnya, normal. Okay? Jadi yang pertama poin yang saya nak bawa pada hari ini, bersedih itu tidak mengapa kalau kita mengalami takdir yang mana tidak menggembirakan kita, tidak membahagiakan kita. Itu tak ada masalah. Cuma tindakan selepas itu, Nabi ajar kepada kita bahawa okey, hati kita sedih, air mata ni mengalir, tetapi kita takkan sebut apa yang Tuhan murka, apa yang menyebabkan Allah Ta'ala tak redha kepada kita. Ini tindakan untuk mengawal. Okey, tindakan untuk mengawal. Ada soalan ni tapi saya jawab nanti. Okay, kita berjawab nanti insyaAllah. Okey, kemudian lagi, satu benda yang kita nak pergi pula, yang fasa sebelum adalah akur ini tidak mengapa untuk kita bersedih. Okay, bukan maksudnya akur ni tak boleh sedih. Terima je semua benda, jangan bagi air mata keluar, hati sedih semua mengarut. Bukan, itu bukan akur. Akur bukan bererti kita mengalah. Akur bukan bererti kita ni jadi orang yang hina. Kalaulah akur itu jadi orang yang hina, macam mana pula kita baca pada ayat suratul Talaq, ayat yang ketiga. Kan? Kita selalu baca ayat ni. Iaitu Allah Ta'ala menyebutkan وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Betul tak? Kan? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Sebab apa kita sebut tawakal? Sebab macam yang saya bagi tahu pada awal-awal tadi, tawakal juga ada unsur yang mana dikaitkan dengan akur. Bila mana kita dah usaha, bila mana kita dah buat yang terbaik untuk usahakan, untuk jadikan, untuk realisasikan something, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi lain, kita berserah kepada Allah. Tawakal. Okay? Berserah. Maka bila kita dah berserah, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang telah pun bertawakal kepada Allah, maka فَهُوَ حَسْبُهُ. Dia telah pun mencukupi. Bila kita belik-balik semula, apa maksud mencukupi? Mencukupi bererti dia telah pun meletakkan apa sahaja keputusan yang Allah Ta'ala berikan sebagai apa yang terbaik untuk diri dia. Jadi maksudnya adalah orang yang mana akur bukan orang yang kalah. Orang yang mana akur bila mana dia menerima takdir, kemudian dia menangis, dia bersedih, itu bukan bererti dia telah menjadi orang yang hina. Bukan macam tu. Jadi tidak mengapa sebenarnya kalau kita bersedih sedikit bila mana menerima takdir yang mana kita tidak ingini. Sahabat-sahabat, ada satu lagi perkara yang mana juga menarik untuk kita lihat daripada sudut perspektif akur ini. Saya sebut tadi ada 3 unsur. Yang pertama, taat.
yang kedua sabar, yang ketiga tawakal. Tawakal kita dah sentuh, iaitu orang yang mana dia bersedih apabila dia buat something, dia menerima something yang mana perkara tu lain daripada yang dia harapkan, maka itu bukanlah kategori orang yang hina ataupun itu bukanlah bererti telah pun kalah. Akur bukan bererti kalah. Jadi kita ambil perspektif tawakal tadi. Kalau kita ambil pergi lebih jauh lagi, tentang taat. Saya sebut tadi ada 130 ayat yang berkenaan dengan taat kan. Jadi orang yang akur ni, dia adalah orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul. Macam mana yang Allah nak, itulah yang mana kita buat. Walaupun kadang-kadang kita tak berapa berkenan dengan perkara itu. Kan? Walaupun kadang-kadang bertentangan dengan keinginan nafsu kita. Tapi kita buat juga. Jadi ada unsur taat dekat situ. Bila cerita tentang taat ni, ada benda yang menyentuh kita, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa, seingatan saya ayat yang ke-69. Ada ayat yang mana Allah Ta'ala kata وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ, barang siapa yang taat kepada Allah dan juga Rasul, فَأُولَئِكَ, maka mereka ini, مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ, mereka yang mana taat kepada Allah dan juga Rasul. Senang cerita ataupun dalam konteks ini sekarang kita tengah sebut, siapa yang mana akur dengan Allah dan juga Rasul, maka dia bersama dengan orang yang mana Allah Ta'ala beri rezeki ataupun beri nikmat kepada mereka. Siapa orang ni? Yang pertama sekali, minan nabiyyin, daripada kalangan orang yang diberi nikmat tu adalah para nabi. Para nabi ni cerita yang sangat panjang dalam Quran. Nabi ni begini, nabi ni begini, nabi begini. Kemudian kita pergi kepada nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat, nabi kita ni, Nabi Muhammad ni, orang yang antara orang yang paling banyak diuji di dalam dunia ni. Betul tak? Tapi tiba-tiba Allah kata dia diberi nikmat. Kan? Sampaikan kepada tahap Nabi ni berdakwah kepada kita, sampai kepada tahap semua benda Nabi telah hadap. Akhirnya oleh kerana Nabi ni akur dengan situasi itu, Nabi ni sentiasa berdakwah kepada jalan Allah Ta'ala, akhirnya umat semua sayang kepada dia. Okay? Umat semua sayang kepada dia. Bila kita lihat kepada kisah lepas daripada Nabi wafat kan, satu hari Sayyidina Bilal dia bermimpi. Dia bermimpi bahawa Nabi mengajak dia untuk pergi ke Madinah semula. Sebab kita tahu bahawa Sayyidina Bilal lepas daripada Nabi wafat, dia keluar daripada Madinah. Tidak boleh tahan sebab duduk dalam Madinah. Sebab dia terlalu ingat kat Nabi. So dia keluar daripada Madinah. Bila keluar satu malam, dia bermimpi Nabi datang dalam mimpi dia supaya pergi balik kepada Madinah. Dia pun pergi ke Madinah. Akhirnya jumpa dengan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan dan juga Husain. Kemudian diminta oleh cucu Nabi itu untuk azan semula. Untuk azan semula. Sebab ialah dia adalah muazzin Rasulullah. Sayyidina Hasan dan Husain tahu ini adalah tukang azan datuk mereka. So dia kata tolong azan sekali lagi, kami nak dengar. Okay. Bilal dah sedih dah ni sebab ialah nak kena azan balik, nak kena ingat balik benda-benda yang mana dia sayang sangat dulu, iaitu Nabi SAW. Okay. Dan suasana ketika itu, bila Bilal azan, okay, semua orang di Madinah ketika itu keluar daripada rumah dia. Keluar daripada rumah. Sampaikan ahli sejarah menyebut bahawa orang yang mana tidak boleh berdiri, semuanya boleh berdiri semula. Orang tua kan tak boleh berdiri, semua berdiri semula bila dengar Bilal azan. Sampai ada yang menyebut, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun kembali? Ada yang bertanya begitu. Sebab teringat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar azan Bilal, teringat Nabi jadi imam kepada mereka. Sampaikan bila Bilal azan, ada yang bertanya, adakah Rasulullah telah pun kembali semula? Maknanya apa? Maknanya sayangnya kepada Nabi sampai macam tu. Ini sebab apa ni? Ini sebab Nabi taat kepada Allah. Dia taat kepada Allah, akhirnya umat sayang kepada dia. Itu golongan yang pertama, minan nabiyyin. Kalau kita pergi yang kedua, was-siddiqin, orang yang mana membenarkan dalam isu ini ataupun dalam
orang yang membenarkan ini, yang paling unggul kita nampak adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak perkara yang dibuat sampai ke tahap bila mana Isra' Mi'raj, ramai orang yang menafikan. Abu Bakar yang mula-mula kata bahawa tak kisahlah apa yang berlaku, apa yang Nabi sebut, aku akan kata benar. Itu dia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mana telah pun syahid. Dalam kisah ini ada 3 orang syahid. Kalau kita tengok, yang paling unggul syahidnya adalah 3 orang. Yang pertama Sayyidina Umar. Okay? Sayyidina Umar sampai ke tahap ditikam pada waktu subuh. Kan, dia nak pergi solat subuh, kena tikam. Okay? Kena tikam, kemudian terlantar dia duduk di atas katil. Ada setengah riwayat menyatakan 3 hari dan ke atas. Sampaikan dia tanya kepada orang, siapa yang tikam aku tadi? Siapa yang tikam aku? Orang pun sebut kepada dia, nama orang yang menikam itu adalah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dia pun kata dia gembira sebab bukan orang Islam yang tikam dia. Sebab kalau orang Islam yang tikam dia, maka orang tu akan dikenakan hukuman. Okay? Sebab dia telah pun menyakiti dan membunuh seorang lelaki. Okay? So dia kata kalau orang Majusi, okay, tak apa, fine, tak apa. Okay? Akhirnya bila mana pembantu Sayyidina Umar memberikan Sayyidina Umar minum susu, susu itu keluar daripada liang roma pipi-pipi Sayyidina Umar, kan, menandakan bahawa dia dah pun tak ada dah. Itu syahid yang sangat hebat. Kemudian yang kedua, syahid yang kedua adalah Sayyidina Uthman. Ketika mana Sayyidina Uthman tengah berjuang memerintah kerajaan Islam ketika itu, orang-orang Khawarij mengepung rumah dia, kan, selama 40 hari. Akhirnya berakhir dengan situasi Sayyidina Uthman membaca Al-Quran di dalam rumah, dan akhirnya orang-orang yang mana pemberontak datang masuk dalam rumah, kemudian dia pancung kepala Sayyidina Uthman. Okay, sampaikan ketika itu jari isteri kepada Uthman, Nailah, terbelah. Pak, kena, sebab tahan pedang, kan, pak, dia potong kena kepala Sayyidina Uthman, habis. Okay, syahid yang kedua. Okay, hebat, cerita yang sangat-sangat panjang sebenarnya, dan darahnya terpercik pada ayat fasayakfikahumullah di dalam Al-Quran. Kalau sahabat-sahabat tengok, ayat ni ada pada muka surat yang ke-21. Okay, surah Al-Baqarah, fasayakfikahumullah. Okay, baik. Kemudian syahid yang ketiga sudah tentu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Okay, cerita panjang semua ni, saya cuba ringkaskan. Nak bagi tahu apa? Oleh kerana mereka akur akan agama Allah Ta'ala, dia suka, dia redha akan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, kita kena teruskan agama ini, kita kena teruskan perjuangan. Maka sampai kepada hari ini mereka disebut-sebut namanya. Okay. Wasyuhada wassalihin, yang seterusnya daripada ayat surah An-Nisa tadi, wassalihin, orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ni, sahabat-sahabat, bukan orang-orang yang mana suka dengan semua benda yang mana berlaku, tetapi orang-orang yang baik ni adalah orang yang mana dia tetap teruskan perjalanan walaupun dia tak suka benda tu berlaku kepada dia. Ramai orang-orang yang soleh dihina dan dicaci ataupun disempitkan dengan keadaan konflik dalam hidup dia, tapi dia teruskan juga. Okay? Di sini yang menyebabkan kita terfikir tentang ayat surah Al-Fajr. Kan, ayat yang biasa kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mana tenang. Nafsu ni dalam Al-Quran ada 3 peringkat. Saya nak cerita tentang orang yang baik tadi, orang yang baik, orang yang mana termasuk dalam kalangan sahabat Nabi, termasuk dalam kalangan Nabi, yang mana mereka ni akur dengan perintah Allah ni, nak bagi tahu. Yang pertama, nafsu ni, yang pertamanya adalah nafsu ammarah. Okay? Nafsul ammarah. Kan, wama ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam surah Yusuf Allah Taala menyebut nafsu ammarah ni macam mana? Nafsu ammarah ni adalah nafsu yang sering ajak kita kepada keburukan, kan. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ni maksudnya nafsu yang mana duduk kat tengah-tengah, dia nak buat baik ke ni, dia nak buat jahat. Okay. Surah An-Nisa tadi ayat 69. Kalau tak silap ingat saya, okay, ayat 69. Cuba tengok, kalau salah tolong betulkan. Uh, yang kedua tadi adalah nafsu
al-lawamah. Lawamah ni maksudnya macam mana? Nafsul lawamah ni maksudnya adalah nafsu yang mana dia duduk di pertengahan. Okay? Dia ada masih ada pertimbangan lagi. Kalau nak buat yang ni ke nak buat ni? Nak buat A ke B? A baik, B jahat. So dia masih lagi duduk dalam pertimbangan. Okay? Tapi biasanya nafsu lawamah ni adalah nafsu yang mana cenderung kepada kepada belah kiri. Okay? Iaitu belah kejahatan. Iaitu belah yang mana nak buat keburukan. Sebab tu nama dia nafsul lawamah. Lawamah datang daripada perkataan laumah. Laumah ni kehinaan, kecelaan. So dia masih ada kecenderungan yang sebelah jahat tu berbanding sebelah baik. Yang ketiga, nafsu yang paling baik sekali adalah nafsu mutmainnah. Yang selalu kita dengar, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu inilah yang mana Allah Ta'ala jemput untuk masuk syurga. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Okay kan? Nafsu yang mana tenang. Cuma menarik, bila kita tengok kepada tafsiran ayat ini, ada para ulama yang nyatakan, antaranya Sayyid Qutb rahimahullah dalam Fi Zilalil Quran kan. Dia kata orang yang mana nafsul lawamah, nafsul al-mutmainnah ini, dia adalah nafsu yang tenang. Bila kita kata tenang, kenapa kita boleh kategorikan dia sebagai tenang? Macam mana kita boleh kata dia adalah tenang? Tenang ni maksudnya adalah orang yang mana dah pun lalui kekabutan. Betul tak? Kalau orang tu memang tenang, duduk dalam keadaan biasa, tenang, dia pun tenang, kita tak kata dia tenang. Tapi kalau orang tu ada masalah yang besar, orang tu dalam kesibukan, dia masih lagi okey, biasa je. Baru kita bagi tenang. Betul? Sebab kalau duduk dalam keadaan tenang biasa, semua orang pun tenang. Tapi kalau dia duduk dalam kekabutan, dia masih lagi tenang, itu kita panggil jiwa yang tenang. Jadi kat sini kita nak faham bahawa nafsul mutmainnah ni, para ulama bahasakan ataupun isyaratkan, gambarkan kepada kita bahawa nafsul mutmainnah ni adalah nafsu yang mana dah pun lalui banyak benda. Lalui banyak konflik dah. Macam-macam lah asam garam dekat dunia ni dia dah lalu dah. Okay? Tapi tetap juga dia kembali kepada Allah. Tetap juga kembali kepada Allah. Ini yang kita nak kaitkan pada akur tadi. Saya sebut panjang tadi pada surah An-Nisa tadi kan? Iaitu tentang ketaatan. Sebab apa? Ketaatan ni lah core kepada apa yang kita nak ada pada akur, iaitu banyak benda yang kita lalui dalam dunia ni, akhirnya kita nak patah balik kepada taat kepada Allah. Nak akur kembali kepada apa yang Allah Ta'ala tetapkan juga. Satu kisah yang mana saya kisahkan, uh, ada satu kejadian yang berlaku kepada seorang lelaki yang mana dia ini dibuang oleh masyarakat kerana dia menjadi diri dia sendiri. Dia menjadi diri dia sendiri. Satu hari lelaki ni datang cerita kepada saya. Dia kata dia adalah sahabat pengajian kami lah. Sahabat pengajian kami di dalam pengajian Islam. Dia pergi untuk meminang seorang wanita yang dia sangat-sangat sukai dan cintai lah. Pergi meminang, kemudian keluarga kepada wanita itu kata, awak ni kerja apa? Sahabat kami kata, kerja sekian. Okey, baik. So awak ni belajar apa dekat universiti? Dia kata, saya belajar bidang pengajian Islam. Ibu bapa yang tadi, ibu bapa perempuan tadi, dia dengar begitu, dia kata, kalau belajar pengajian Islam, Sang pernah dah baik. Pernah. Kalau belajar pengajian Islam, maka jangan kahwin dengan anak kami. Dia kata macam tu. Kalau belajar pengajian Islam, jangan kahwin dengan anak kami. Jangan kahwin dengan anak kami. Sahabat kami balik daripada rumah itu. Balik daripada rumah tu, dia cerita kat saya, dia kata, macam mana kita nak buang identiti pengajian Islam tu, sebab itulah apa yang kita belajar. Akhirnya sampai sekarang dia trauma dan juga dia takut nak mendekati seseorang yang lain. Sebab apa? Sebab oleh kejadian tadi. Jadi apa yang saya nak sebut kat sini?
kadang-kadang ada satu benda ataupun ada satu titik dalam kehidupan kita yang menyebabkan kita rasa macam susah nak move on dan juga trauma dan tak boleh nak akur dengan benda tu. Macam mana aku nak buat benda ni? Dah Allah Ta'ala tetapkan macam ni, macam mana kita nak buat ni? Akhirnya benda tu membarah dan akhirnya kita salahkan diri kita sendiri. Okay? Memang ada titik-titik yang berlaku begitu. Tapi mujur sahabat kita ini ataupun sahabat yang saya ceritakan tadi, lelaki yang saya ceritakan tadi, dia ini ambil jalan pertengahan, iaitu dia faham bahawa ini bukan sesuatu yang mana Allah Ta'ala tetapkan untuk dia lagi. Nanti dia yakin bahawa Allah Ta'ala tetapkan yang terbaik untuk dia. Mujurlah dia anggap begitu. Dia masih ada cebisan sangka baik dia kepada Allah Ta'ala. Cuma kita nak bagi tahu bahawa kalaulah tidak ada secebis ketaatan daripada dia tadi, mungkin dia mula bersangka buruk kepada Allah dan mungkin dia mula menjauh daripada jalan-jalan kebenaran. Apa yang kita nak bagi tahu bahawa ketaatan sangat penting dalam unsur untuk kita akur kepada takdir Allah. Sebab kalaulah tak ada tiang ketaatan, maka banyak perkara yang mana kita dah pun tersasar. Banyak perkara yang mana kita dah boleh buat apa benda yang mana kita nak, sebab itu yang menjamin kepuasan hati kita, walhal itu bukan menjamin kepada kejayaan kita di akhirat. Okay? Jadi itu. Kemudiannya yang ketiga, mungkin kita pergi sedikit lagi, iaitu sabar. Dalam kita perjalanan untuk akur ni, tidak dapat tidak mesti ada kesabaran. Dan sabar ni sahabat-sahabat terlalu banyak dalam Al-Quran, terlalu banyak dalam hadis. Cuma saya nak pergi kepada satu ayat. Okay. Bila mana kita sebut mula-mula tadi, ayat core yang kita gunakan untuk refleksi pada malam ni, iaitu orang-orang yang mana ditimpa musibah, dia pun berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah Ta'ala lah kami ni dimiliki dan Allah Ta'ala jugalah kita akan kembali. Di situ ada unsur kesabaran sebenarnya. Sebab dia tidak mengeluh, okay? Dia tidak mempersalahkan Tuhan, tapi dia memilih untuk berserah kepada Allah Ta'ala. So ini adalah salah satu daripada unsur kesabaran. Bila kita lihat kepada kesabaran, kita lihat kepada ahli syurga. Sebab ayat tu cerita tentang orang beriman. Bila kita lihat tentang syurga, orang-orang yang beriman dimasukkan dalam syurga, saya teringat kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dia sebut hadis tu adalah huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Syurga ni dia dikelilingi dengan benda-benda yang kita tak suka. Tapi neraka pula dia dikelilingi dengan perkara-perkara yang kita suka. Jadi sebab tu sahabat-sahabat, kita selalu ingat bahawa benda yang mana Allah Ta'ala tetapkan, takdirkan dalam hidup kita ni, kadang-kadang benda tu kita suka. Kita nak jadi macam tu. Kita buat timeline nak jadi macam tu. Tapi akhirnya tak jadi. Sahabat-sahabat ingatlah hadis ni yang Nabi telah pun jamin kepada kita. Sebab kalau kita teruskan perjalanan taat kepada Allah, ikut juga apa yang jalan Allah Ta'ala berikan, walaupun susah. Tiap-tiap hari nak kena mengadap, buka mata, nak kena ingat balik benda yang kita tak suka tu. Tiap-tiap hari nak kena bangun untuk menghadap benda-benda yang mana susah saat kita nak telan. Kadang-kadang macam, ya Allah, bila nak habis ni? Pernah tak berlaku macam tu? Mungkin pernah berlaku begitu kan? Maka kesabaran kita atas benda yang kita tak suka tu mungkin membuahkan kita syurga nanti. InsyaAllah ta'ala. Okay? Sebenarnya banyak lagi kita nak sebut. Cuma saya takut tak sempat. Jadi saya raikan untuk soalan ni. InsyaAllah moga-moga membantu. Sahabat-sahabat faham ke apa yang saya bebelkan ni? Saya takut nanti tak faham. Dapat ke? Kita minta respon sikit sambil-sambil kita jawab soalan. Allah, banyak juga soalan ni. Saya raikan jawab satu. Nak tanya, adakah salah kalau kita ambil masa yang agak lama antara waktu bersedih dengan waktu yang kita akhirnya akur? Ya, waktu bersedih dengan waktu akur taklah salah kalau kita ambil masa terlalu lama. Cumanya janganlah kita biarkan begitu. Okay? Lama atau tidak itu adalah berdasarkan kita punya kemampuan. Kan? Lama ataupun tidak itu berdasarkan kepada kemampuan kita. Cuma janganlah sampai kita anggap bahawa tak ada dah kebahagiaan dalam dunia ni oleh kerana ujian yang Allah Ta'ala bagi. Okay? Ujian yang Allah Ta'ala bagi.
Jangan sampai kita anggap bahawa tak ada dah, lepas ni memang aku ni tak akan boleh berjaya dah lepas ni. Memang tak ada jalan kebahagiaan dah untuk aku ni sebab sekian, 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 sekian. Maka jangan begitu. Sebab apa kita kata begitu? Sebabnya yang pertama sekali Allah larang kepada kita untuk berputus asa. La tai'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana tadi, syurga dipenuhi ataupun dikelilingi dengan perkara-perkara yang mana kita tak suka. Jadi tak semestinya benda yang mana kita rasa macam sedih itu, kita nak hadap tu sedih, tak semestinya benda tu bermakna kita telah pun dihalang daripada melakukan sesuatu yang kita suka. Okay? Jadi teruskan, jangan risau tentang masa itu, ambil masa untuk kita rawat jiwa kita. Dalam masa yang sama, jangan putus asa ataupun jangan putus harapan bahawa nanti kita akan kembali dengan lebih hebat lagi, insyaAllah. Okay? Kemudian lagi, ada sahabat kita yang tanya juga, kalau dah akur tapi selalu ada masa teringat lagi akan sedih. Ya, saya adalah antara orang yang mana agak tidak setuju dengan satu slogan. Saya tak tahu sahabat-sahabat macam mana, tapi saya antara orang yang tak setujulah, iaitu slogan forgive and forget. Forgive and forget. Sahabat-sahabat rasa macam mana? Kalau saya tak berapa setuju. Sebab kita boleh forgive, tapi kita tak mungkin boleh forget. Betul tak? Dan kalau kita kata kita tak forget tu, kita masih ingat tu, tak bermakna kita tak forgive. Betul tak? Sebab bagi saya, orang yang mana forget ni, dia tak ingat langsung masalah dia, adalah orang yang mana mungkin ada Alzheimer dan sebagainya kan. Dia ada masalah ingatan dan sebagainya. Tapi kalau kita nak lupa secara terus, yang mana benda tu memang ada dalam episod hidup kita tu, memang ada dalam timeline, garis masa kehidupan kita, memang kita alami. Jadi itu tak mungkin. Sebab tu saya kurang setuju dengan slogan forgive and forget. Bagi saya, kita nak memaafkan, ya, itu adalah satu benda yang baik. Tapi forget sangat-sangat susah sebenarnya. Jadi sebab tu kita kata forget itu tidak adalah satu kemestian. Kalau kita dah maafkan orang tu, kemudian kita ingat, maka itu bukan menjadi kesalahan untuk kita sebenarnya. Jadi menjawab kepada soalan sahabat kita ni, kalau kita teringat kadang-kadang benda yang mana melukakan kita ataupun membuatkan kita rasa sedih, itu tidaklah menyebabkan kesalahan untuk kita. Okay, sebab benda tu dah memang ada dalam kita punya garis masa. Okay? Kesedihan dalam takdir kisah kemalangan. Ya, betul. Itu adalah kejadian yang berlaku dekat negeri saya. So saya maklum sangat, memang hari ini topik perbualan utama masyarakat setempat hari ini memang itulah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma' min ath-thalj wal barad wa naqqihim min al-khataya kama yunaqqi ath-thawb al-abyad min ad-danas wa abdilhum daran khairan min darihim wa zawjan khairan min zawjihim wa ahlan khairan min ahlihim وقهم من عذاب النار وقهم من عذاب القبر وقهم من عذاب القبر وقهم من عذاب النار. Okay, moga-moga Allah Ta'ala ampunkan mereka dan kita, insyaAllah. Okay, kemudian lagi, ada lagi yang bertanya ni, tindakan tu termasuk rant dengan Tuhan. Macam tanya Tuhan, kenapa benda ni jadi kat aku? Ya, kadang-kadang memang ada fasa kita tertanya kepada Tuhan, kenapa jadi macam ni kat aku? Orang lain tak ada, elok saja. Kenapa aku yang kena hadap benda ni? Memang ada fasa itu. Okay? Cuma apabila kita bertanya begitu, yang pertama kita kena faham bahawa bertanya sebegitu, okay, kena tengok jiwa kita tu. Kalau jiwa kita tu bertanya sekadar pelik, hairan, macam mana ni sebenarnya? Macam mana boleh jadi macam ni? Kan? Itu tak apa. Tapi kalau kita mempersoalkan apa hak Tuhan nak buat begitu kepada kita, itu kurang tepat. Okay? Sebab memang Tuhan berhak untuk membuat begitu kepada kita. Cuma kalau kita kehairanan, aku dah usaha macam ni, kenapa boleh jadi macam ni pula? Bagi saya itu tidak ada masalah. Itu hanya kehairanan dan juga kepelikan seorang yang mana banyak yang tidak tahu. Kita kan manusia, banyak yang tidak tahu. Cuma kalau sampai ke tahap kita mempersoalkan itu, bererti sepatutnya Tuhan tak berhak buat macam ni kat aku. Itu pada saya kurang tepat. Okay? Sebab memang Tuhan berhak untuk membuat apa sahaja kepada kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Okay? Jadi tak semua benda yang kita kata pelik ataupun kehairanan
itu menjadikan kesalahan, tapi beberapa persoalan kita, ya, memang patut kita muhasabah dan sepatutnya tidak kita ucapkan begitu. Okay? Kalau tengok contoh para nabi walaupun sedih tetapi manifestasi akal mereka. Contoh. Ya, betul. Sebab tu kalau kita lihat satu demi satu kisah-kisah para nabi ni memang menginspirasikan lah. Dan saya tak setujulah kalau ada orang kata bahawa itu nabi. Kita bukan nabi. Di akhir surah Yusuf, Allah Ta'ala menyebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ada kisah-kisah mereka, iaitu kisah-kisah para nabi dan juga orang soleh dalam Al-Quran. Allah kata ibratun liulil albab. Pengajaran buat orang-orang yang berakal. Kalaulah kisah itu hanya sekadar nak tunjuk kehebatan para nabi, bukan untuk kita teladani, maka apa guna kisah itu berada dalam Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat, kalau ada orang cakap itu nabi, kita lain, sebenarnya kurang tepat. Sebab memang kisah-kisah para nabi itu untuk menjadi pengubat duka untuk kita. Memang kita tak mampu jadi nabi dan memang tak akan jadi nabi. Sebab nabi adalah orang yang mana Allah Ta'ala wahyukan. Cuma perangai ataupun sikap-sikap baik mereka mampu dicontohi oleh kita sekadar mampu. Kata ulama, tashabbahu fa in lam takum mithlahum. Cubalah jadi seperti mereka walaupun kamu tak jadi exactly seperti mereka. Fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Kata ulama, kerana kita mencuba untuk jadi seperti mereka pun adalah satu kejayaan dah. Jadi cuba untuk jadi seperti mereka. Seperti orang soleh, seperti para nabi yang sangat-sangat sabar. Okay? Yeah. Okay, terima kasih banyak yang sahabat kita yang letak ni, letak ayat ni. Okay. Boleh tak nak tahu fully hadis tadi? Hadis di mana tu? Kalau hadis yang tadi huffatin nar kan? Huffatin naru bil huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Itu hadisnya. Okay. Dia ada satu lagi riwayat, riwayat daripada hadis Imam Bukhari, tapi lafaznya berbeza. Hujibat, dihijab, dilindung. Okay. Kalau huffah tu maksudnya ditutupi. Kalau hujibat maksudnya dilindungi. Lebih kurang saja makna, cuma perkataan berbeza. Okay. Okay. Apa beza sabar dan redha? Redha ini adalah kita lebih kuat kepada akur ini lah. Maksudnya dekat kepada akur. Okay. Kita menerima ataupun kita menerima akan ketetapan yang Allah Ta'ala telah pun berikan kepada kita. Adapun sabar, dia adalah salah satu daripada fasa redha. Daripada salah satu fasa redha, proses untuk kita pergi kepada redha. Sebab orang yang sabar tak semestinya dia dah terima secukupnya. Kadang-kadang ada benda yang mana aku tak berapa gemar sangat ni situasi macam ni, tapi kena tahan juga. Sebab tu makna sabar tu adalah antaranya, yang pertama adalah imsak, tahan diri. Okay? So sabar adalah salah satu proses nak pergi kepada redha itu. Okay? Tawakal adalah selepas kita taat dan sabar dalam menuju akur dengan apa yang telah terjadi. Tawakal adalah kita kata proses ataupun salah satu langkah menuju kepada akur. Okay? Selepas kita buat semua benda yang termampu, yang kita mampu usahakan, kemudian kita pun akur. Kemudian kita pun tawakal. Serah kepada Allah Ta'ala atas apa yang Allah Ta'ala nak tetapkan. Selepas itu baru datang akur. Sebab tu tawakal dia beza dengan tawakal. Tawakal dengan ada sabdu pada kaf, dia beza dengan tawakal. Waw alif kaf lam, tawakal. Waw tu panjang. Beza. Kalau tawakal, okay, tak ada alif kat tengah, maksudnya adalah usaha kemudian berserah diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tawakal, ada alif kat tengah tu, dia adalah tak usaha kemudian serah kepada Allah Ta'ala. Itu yang tak boleh. Yang sebenarnya yang Allah Ta'ala sayang adalah orang yang mana tawakal. Dia dah usahakan yang terbaik. Kemudian apa yang terjadi selepas itu dia serah kepada Allah.
kemudian baru datang akan apa yang Allah Ta'ala telah pun takdirkan. Saya harap menjawab soalan sahabat-sahabat kita ni. Macam mana cara nak pulihkan semangat kita yang hilang disebabkan ujian yang menimpa? Ujian yang menimpa ni ada banyak cara untuk kita pulihkan semula. Yang pertama, kena tahulah hakikat ujian adalah kerana Allah Ta'ala menyayangi kita. Dunia ni dia bukan medan untuk kita bersenang-senang. Sebab kalau semua benda senang dalam dunia, itu bukan dunia, itu adalah syurga. Jadi kita jangan silap faham, dunia memang adalah tempat ujian. Seperti mana kalau kita masuk kepada Dewan Examination, Dewan Peperiksaan. Kita diberikan kertas peperiksaan. Kita pun tanya kepada pengawas tu, apa ni, kenapa bagi kat saya kertas exam ni? Kan? Kemudian pengawas tu kata, tadi masuk Dewan Peperiksaan. Saya bagilah kertas peperiksaan. Dia kata, bukan. Saya tak nak exam, tak nak. Saya masuk je dalam Dewan Peperiksaan ni. Kan? Saya tak nak. Adakah macam tu? Tak. Okay, jadi kita kena faham sekarang kita duduk dalam Dewan Peperiksaan. Okay? Jadi normal kalau diuji. Normal kalau diuji. Okay, itu yang pertama. Tahu akan hakikat dunia ini adalah ujian. Kemudian, ujian bukan semuanya adalah untuk memberikan kelemahan untuk kita. Tak. Ujian yang memberikan kelemahan untuk kita adalah orang yang mana tidak beriman. Kalau kita, iaitu orang beriman kepada Allah, kita adalah sebenarnya orang yang diuji sambil diangkat. Di sana ada hadis. Nabi SAW menyebutkan yang maksud ataupun terjemahannya adalah tak ada satu pun benda yang Allah Ta'ala uji hatta syaukah. Hatta ataupun kita kata walaupun satu duri selumbar yang mana mencucuk jari kita, melainkan semua benda tu untuk mengangkat darjat kita. Jadi kita kena faham bahawa ujian tak ada satu pun yang sia-sia, tak ada satu pun yang mana menyebabkan kita ni wasted. Okay? Jadi kalau kita faham begitu, kita tahu bahawa ujian itu tidak sepatutnya memberhentikan kita, tetapi sepatutnya menjadikan kita punya tangga tu lebih tinggi. Okay? Tangga kita lebih tinggi untuk pergi lebih jauh. Okay? Mungkin terlalu ringkas jawapan saya ni. Okay? Semangat ni kena pulihkan dengan banyak perkara. Ada faktor luaran juga, seperti faktor persekitaran. Orang-orang yang berada dengan kita adalah orang-orang yang mana circle yang membina kita. Kita tak boleh nak hidup dengan orang-orang yang mana circle yang duk asyik kata benda negatif kat kita. Tak boleh. Sebab itu adalah meruntuhkan semangat. Meruntuhkan semangat. Kalaupun dia menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang kuat dalam keadaan keterpaksaan. Jadi kuat, nampak zahir kuat, tapi di dalam jiwa penuh dengan keterpaksaan. Tak suka pun dengan benda yang berlaku. Okay? Jadi banyak faktor lagi lah kita nak sebut. Cuma core-nya faham bahawa dunia ini medan ujian, dan ujian bukan untuk bererti melemah ataupun menghina kita. Okay? Apa struggle semasa tukar bidang tu? Banyak sebenarnya. Saya cerita dalam buku saya satu-satu. Antaranya adalah stigma lah. Stigma orang sebut kepada saya, mungkin saya boleh sebut sikit kat sini. Stigma orang sebut kepada saya, tukar bidang jadi pengajian Islam ni mesti sebab nak duit. Nanti minta derma boleh lah tu, orang bagi banyak-banyak. Nanti orang bagilah anak dara supaya kahwin. Kan? Bila saya habis belajar degree, saya ingat lagi ada orang sebut kepada saya, tak apa, nanti kahwinlah ramai-ramai, dia kata. Kan ramai orang yang nak kahwin dengan ustaz. Kan? Kalau sahabat-sahabat dengar macam tu macam mana? Kan? Masa tu saya memang runtuh lah semangat. Memang runtuh semangat lah. Okay. Cuma apakan daya orang nak sebut begitu, saya nak kata macam mana lagi. Okay. Bila kita belajar bidang Al-Quran, orang katalah, alah nanti goreng-goreng lah Quran tu, nanti bolehlah duit, nanti boleh makan, dia kata. Masa saya masuk Mahat Tahfiz pun ada yang sebut, dia kata nanti nak makan apa, duk menghafal Quran saja. Ada banyak lagi lah benda-benda lain, cuma mungkin tak proper untuk saya sebut kat sini lah. Cuma banyak lah. Okay, banyak. Ada banyak perkara lagi. Cuma stigma-stigma itu dilemparkan atas dasar generalize kadang-kadang. Dia ada satu penyakit kita panggil penyakit pukalism. Dia pukal semua kan. Jadi terkena kepada saya jugalah. Nak buat macam mana, itu adalah dunia. Okay? Jadi itu antara struggle lah. Dia bukan struggle perkataan saja, struggle benda lain pun ada juga. Tapi mungkin tak proper lah saya nak cerita kat sini. Mungkin kita buat sesi heart to heart nanti boleh cerita, insyaAllah. Ada banyak lagi lah. Okay, jadi sahabat-sahabat jangan ingat saya buat dead joke, saya nampak macam happy go lucky ni, maknanya tak ada ujian, bukan macam tu.
Dia ada, cuma malas nak cerita, takkan nak ada cerita kan. Okay. Nanti ada waktu kita cerita lebih dalam insya-Allah. Sampai ke tahap saya pernah lah masuk hospital sebab benda-benda stres ni, dan ada jugalah keadaan masa dekat universiti kita tak sebab tekanan terlalu kuat dekat universiti masa kita tukar bidang untuk mengaji pengajian Islam. Ada pernah lah okay, momen-momen yang kita kata sampai saya tak tahu nak buat apa. Saya tak boleh nak tidur, bangun pergi ke surau college, solat 2 rakaat, saya tak mampu nak bangun pun. Maksudnya adalah saya sujud tu, pada rakaat pertama sujud menangis je, itu je, saya ingat itu je. Okay. Kemudian bangun rakaat kedua sujud lagi menangis saja, tak sebut apa-apa pun, tak sebut pun subhanallah apa subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, tak sebut masa sujud tu, tak sebut pun, nangis je kerjanya sebab terlalu pahit lah untuk kita lah, untuk saya lah masa tu. Okay. Tapi ada banyak lagi lah benda-benda yang begitu. Mungkin ada waktu yang lain, ruang yang lain kita boleh cerita lagi insyaAllah. Cuma itu antaranya, Okay. Banyak lagi ni yang ni ni. Banyak sangat ni. Sekejap Allahu Akbar. Saya minta maaf kalau soalan terlalu banyak ni, tak sempat lah kita nak jawab semua Sahabat-sahabat, minta maaf sangat-sangat. Berdosa besar ke kalau semasa kita dalam fasa denial kita banyak marah kepada Tuhan dan rasa Tuhan tak sayang kita, ungkit takdir lepas dan rasa macam tak adil, kenapa Tuhan selalu uji macam tu dan selalu berkalau-kalau dengan takdir yang kita tak suka. Ketika mana kita sebut tu bukanlah kerana kita sedar, cuma kita tak tahu bahawa Tuhan sebenarnya menyayangi kita. So ambil masa untuk kita belajar tentang hakikat takdir. Seperti mana Imam Ghazali sebut, an-nas a'da'u ma jahilu. Manusia ni dia adalah musuh kepada apa yang dia tidak tahu. So kalau kita tak tahu tentang takdir, kita tak tahu sebenarnya Allah Ta'ala takdir begitu untuk apa dan kenapa, apa hakikat ujian, kita akan rasa bahawa ini semua tak baik untuk kita. Bila kita dah tahu, kita baru faham. Jadi proses learning curve tu mesti ada dalam kehidupan manusia. Okay? Saya pun ada momen-momen macam tu, fasa-fasa begitu. Kita fikir, ya Allah, aku mengaji agama ni, bukan nak lawan agama ni, tapi kenapa orang kata macam ni kat aku ni? Saya pernah sebut macam tu. Tapi akhirnya kita fikir balik, rupa-rupanya mujur Allah Ta'ala campakkan aku di sini, campakkan aku dalam timeline yang mana ada peristiwa macam ni dalam hidup aku, jadi rasa cukup pula. Okay? Cuma memang lama lah masa untuk diambil tu, untuk sampai ke situ. Jadi itu adalah satu perkara yang mana biasa tapi bukan untuk dibiasakan. Itu biasa berlaku tapi bukan untuk dibiasakan. Cuma bila kita dah sampai ke situ, sampai tahap kita mungkin rasa marah kepada Allah, rasa kenapa saya punya pendekatan, kita belajar lagi apa maksud erti ujian yang kita tengah hadapi, selami lagi, insya-Allah satu masa apa yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un boleh bertukar kepada alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat-sahabat, saya ada banyak momen yang macam tu. Saya fikir kenapa jadi macam ni sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rasa macam kecewa ataupun sedih kenapa berlaku macam tu. Akhirnya bila kita dah duduk pada tempat yang sekarang, kita fikir balik, oh alhamdulillah, sebab tu Tuhan buat macam tu rupanya. Okay? Sebab tu Tuhan buat macam tu supaya sampai ke sini. Akan ada momen tu, insya-Allah, percayalah. Insya-Allah. Okay? Cuma nak sampai ke situ, dia tak boleh duduk saja. Kita kena selami dalam lagi, kita kena pergi dalam, selami benda yang banyak yang mana berlaku dalam hidup kita untuk sampai ke situ. Okay? Okay. Ada banyak lagi soalan. Ni satu soalan yang mungkin saya akan utarakan kepada Imran juga ni. Nanti saya akan cuba utarakan. Wajib ke untuk kita memaafkan? Sebenarnya tidak wajib sebab kemaafan itu adalah hak kepada diri kita. Okay? Kemaafan adalah hak untuk diri kita. Kalau orang buat yang tak baik ataupun tak elok kepada kita, sebenarnya tidak wajib untuk kita memaafkan. Cuma lebih baik untuk kita memaafkan. Okay? Lebih baik untuk kita memaafkan. Okay? Tapi kalau kita tak maafkan, itu bukan satu perkara yang dosa. Sebab hak memberi kemaafan jika orang buat salah dengan kita adalah hak kita. Jadi terpulang kepada kita nak memberikannya ataupun tidak.
Okay. Cuma kalau kita bahas daripada sudut pandangan ulama, ada banyak benda yang dibincangkan. InsyaAllah menarik ni kalau kita boleh propose kepada bos. Nanti saya propose kepada Imran untuk sampai ke situ. InsyaAllah. Okay, ni ada banyak lagi ni, saya minta maaf tak mampulah nak jawab semua. Okay. Okay, nanti ada masa nanti kita kita jumpa lagi insyaAllah. Saya minta maaf sahabat-sahabat, mungkin poin saya pada malam ni terabur kan. Mungkin banyak poin-poin yang sahabat-sahabat fikir, ni apa nak cakap apa sebenarnya dia ni kan. Okay, tapi harap-harap adalah manfaat walaupun sedikit insyaAllah. Okay. Minta maaf sekali lagi kalau poin saya terabur ataupun tak dapat apa-apa kan. Jadi minta maaf. Harap-harap ada benda yang sahabat-sahabat boleh muhasabah sedikit lah untuk diri kita bersama. Okey, rasanya tu kot. InsyaAllah kita berhenti sini dulu. Okay. Wallahu subhanahu wa